Ramalan ini dibuat berdasarkan soalan peperiksaan sejarah STPM penggal 3 tahun-tahun lepas. Ramalan ini mencakupi soalan-soalan yang masih belum ditanya dalam peperiksaan STPM tahun-tahun lepas. Soalan tahun lepas, STPM 2014, bincangkan peranan undang-undang adat dalam mengekalkan keharmonian masyarakat di Tanah Melayu sebelum campur tangan British. STPM 2015, huraikan prinsip umum Undang-Undang Tubuh Johor dalam mengekalkan kestabilan sosiopolitik di Johor pada abad ke-19. STPM Ulangan 2015, terangkan bentuk dan pelaksanaan adat berpatih dengan adat Temenggung di Tanah Melayu. Soalan 1. Bandingkan pelaksanaan adat berpatih dan adat Temenggung dalam masyarakat Melayu tradisional. Pengenalan. Hukum adat merupakan amalan tradisi yang merangkumi peraturan hidup serta diwarisi sejak turun-temurun lagi. Hukum adat menjadi satu peraturan atau undang-undang yang perlu dipatuhi oleh masyarakat Melayu. Pada peringkat awal, ianya hanyalah sebagai rutin harian dan seterusnya menjadi satu kebiasaan dan akhirnya berubah menjadi peraturan yang harus dan wajib dipatuhi. Hukum adat ini tergolong dalam kategori undang-undang lisan, iaitu undang-undang atau hukum yang diperturunkan dari satu generasi ke generasi lain, tanpa ditulis atau dibukukan, sebaliknya dihafal oleh ketua adat. Hukum adat adalah berdasarkan dua sumber utama, iaitu resam atau adat turun-temurun, dan pengaruh agama Islam melalui penerapan hukum syarak berdasarkan Al-Quran dan diambil daripada mazhab Syafi'i. Persamaan adat berpatih dan adat Temenggung. Hukum adat yang paling awal wujud di Tanah Melayu ialah adat berpatih dan adat Temenggung. Kedua-dua adat ini berasal dari satu keturunan yang sama, iaitu keturunan darah diraja yang mewarisi pemerintahan di Sulawesi. Kedua-dua hukum adat ini berasal dari sebelah barat Pulau Sumatera. Perbezaan adat berpatih dan adat Temenggung. Asal-usul dan pengasasan. Adat berpatih dibawa dari Pagaruyung, Sumatera dan diasaskan oleh Datuk Berpatih Nan Sebatang. Beliau menjaga kawasan tanah sebelah darat dan pusat pemerintahannya terletak di Pagaruyung. Orang Minangkabau dikatakan bertanggungjawab membawa masuk adat ini ke Negeri Sembilan dan wilayah Naning pada kurun ke-17. Manakala menurut Terumbo atau lagu asal-usul adat, adat Temenggung diasaskan oleh Datuk Ketemenggungan yang menjadi pemerintah di Palembang, Sumatera. Beliau menjaga kawasan pesisiran pantai dan laut dan pusat pemerintahannya terletak di Palembang. Adat ini kemudiannya dibawa masuk ke Tanah Melayu pada kurun ke-15 dan diamalkan di semua negeri di semenanjung Tanah Melayu, kecuali Negeri Sembilan dan wilayah Naning. Bentuk dan pelaksanaan. Adat berpatih merupakan adat yang tidak bertulis. Ianya merupakan pepatah yang diwariskan secara lisan. Susunan hukum dalam adat ini dikenali sebagai tambur atau perbilangan adat. Adat berpatih berdasarkan dua sumber, iaitu resam atau adat turun-temurun yang diwarisi dan hukum syarak daripada mazhab Syafi'i. Adat ini dihafal oleh ketua adat. Manakala adat Temenggung pula, pada peringkat awal penyebarannya di Tanah Melayu, adat ini mempunyai pengaruh agama Hindu terutamanya Undang-Undang Manu. Adat ini kemudiannya menerima pengaruh Islam dan hukum syarak mengikut mazhab Syafi'i. Adat Temenggung dihafal dan dilaksanakan oleh Tok Sidang, penghulu atau penggawa.
Pentadbiran dan pemerintahan. Adat berpatih mengamalkan pemerintahan berbentuk demokrasi. Kuasa pemerintah dilaksanakan secara muafakat melalui wakil daripada setiap suku. Kuasa pemerintah tertinggi ialah Yang Tuan Besar dan diikuti oleh undang, lembaga, bapa dan anak buah. Ketua pada setiap peringkat dipilih dan dilantik oleh kumpulan ketua daripada peringkat bawah hingga atas, iaitu bermula dari perut, bapa, lembaga, undang dan Yang Tuan Besar. Pelantikan Yang Tuan Besar adalah ditentukan oleh 4 orang undang yang menjadi ketua pemerintah di luar atau daerah utama, iaitu luar Sungai Ujong, Rembau, Johor dan Jelebu. Sementara pemilihan undang pula ditentukan oleh lembaga. Manakala lembaga pula akan dipilih oleh bapa pula dipilih oleh perut. Sebaliknya, adat Temenggung mengamalkan sistem autokrasi, iaitu kuasa pemerintahan terletak di tangan pemerintah, iaitu raja atau sultan yang berkuasa mutlak. Buktinya ialah pelantikan sultan dan pembesar adalah secara monarki, iaitu warisan. Sultan juga bertanggungjawab dalam segala aspek, iaitu merangkumi aspek politik, ekonomi maupun dari segi sosial. Adat ini mementingkan golongan raja atau golongan yang memerintah. Rakyat wajib menurut segala titah perintah sultan tanpa mempersoalkannya. Undang-undang perkahwinan. Adat berpatih melarang perkahwinan sesama suku. Hal ini kerana ahli dalam satu suku mempunyai pertalian erat dan justru itu mereka dianggap bersaudara. Perkahwinan sesama suku juga tidak digalakkan kerana dianggap tidak mengembangkan keturunan. Perkahwinan sesama suku akan menyebabkan mereka hilang kepentingan dalam suku tersebut. Oleh itu, perkahwinan mestilah dengan suku yang berbeza. Sistem perkahwinan ini dikenali sebagai eksogami. Selepas perkahwin, si isteri akan membawa suaminya tinggal di rumah pusaka atau rumah sendiri yang dibina berhampiran dengan rumah pusaka ibunya. Keadaan berbeza dalam adat Temenggung yang lebih menjurus kepada perundangan Islam. Menurut adat Temenggung, perkahwinan dibenarkan dengan sesiapa sahaja asalkan tiada pertalian darah atau muhrim. Bermakna perkahwinan di antara saudara seibu sebapa adalah dilarang. Setelah berkahwin, si isteri akan tinggal bersama keluarga suami. Undang-undang keluarga. Undang-undang keluarga adat berpatih pula bersifat matriarkal, iaitu memberi keutamaan kepada kaum wanita yang menjadi asas wujudnya suku. Bagi adat berpatih, ibu dianggap sebagai ketua keluarga. Suami dikehendaki tinggal bersama keluarga isteri. Dari segi hubungan kekeluargaan pula, keluarga sebelah ibu lebih diberi keutamaan berbanding keluarga sebelah bapa. Sementara, undang-undang keluarga adat Temenggung pula bersifat patriarkal, iaitu lebih mengutamakan kaum lelaki. Ini kerana kaum lelaki dianggap melanjutkan keturunan sesebuah keluarga. Bapa merupakan ketua keluarga. Oleh itu, nasab keturunan dikira daripada sebelah keluarga. Keadaan ini bersesuaian dengan hukum Islam. Dari segi hubungan kekeluargaan, keluarga di sebelah bapa dan ibu dianggap sama penting. Seseorang isteri dikehendaki tinggal bersama keluarga suaminya kerana ia telah menjadi ahli keluarga si suami setelah berkahwin.
Pembahagian harta pusaka. Adat pepatih menetapkan bahawa harta pusaka adalah diturunkan melalui keturunan, iaitu diwarisi daripada ibu sebagai pengasas keluarga kepada anak perempuan. Hal ini kerana kaum wanita mempunyai tanggungjawab yang lebih besar dalam masyarakat dan menjadi asas wujudnya suku. Adat pepatih menjadikan wanita kaya dan berkuasa. Suami tidak boleh memiliki harta pusaka. Sekiranya tidak mempunyai anak perempuan, hartanya akan diwariskan kepada adik perempuannya atau menjadi hak suku. Sementara pembahagian harta pusaka adat Temenggung pula berlandaskan syarat di mana anak lelaki berhak mewarisi 2/3 daripada harta keluarganya. Selebihnya akan diberikan kepada anak perempuan. Pemberian harta yang lebih kepada anak lelaki adalah kerana berdasarkan kepada tanggungjawab anak lelaki yang lebih besar dalam keluarga berbanding dengan anak perempuan. Hal ini bermakna adat Temenggung memberi keadilan kepada semua pihak, tidak kira lelaki atau wanita. Undang-undang jenayah. Hukum jenayah adat pepatih adalah bersifat pemulih. Hal ini kerana adat ini tidak bertujuan menghukum pesalah, sebaliknya berusaha memperbaiki keadaan. Kesalahan membunuh dapat diselesaikan apabila salah seorang ahli suku mengambil alih tanggungjawab tempat si mati menanggung nafkah keluarga dan sebagainya. Sedangkan adat Temenggung, hukum jenayahnya adalah lebih keras dan bersifat pembalasan. Contohnya, kesalahan membunuh akan dikenakan hukum bunuh. Walau bagaimanapun, hukuman yang dikenakan oleh pemerintah kepada golongan rakyat adalah lebih berat berbanding hukuman yang dijatuhkan kepada golongan atasan. Golongan pembesar yang melakukan kesalahan membunuh hanya dikenakan hukuman buang negeri sahaja. Kesimpulannya, hukum adat memainkan peranan penting dalam masyarakat Melayu tradisional. Meskipun ia dilaksanakan secara lisan, namun ketelusannya tidak pernah diragui. Kewujudan hukum adat menjadi panduan kepada penulisan undang-undang moden yang dihasilkan dalam bentuk dokumen. Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka merupakan undang-undang bertulis yang tertua di tanah Melayu. Dari sinilah wujudnya undang-undang yang diamalkan di seluruh tanah Melayu. Kedatangan kuasa barat telah mengubah pelaksanaan undang-undang tradisional masyarakat Melayu. Meskipun demikian, adat-adat lama masih kekal wujud hingga kini. Soalan 2. Huraikan prinsip-prinsip umum Undang-Undang 99 Perak. Pengenalan. Undang-Undang 99 Perak ialah undang-undang yang tertua sekali di Perak, berkaitan dengan hal ehwal agama dan tradisi masyarakat tradisional. Undang-Undang 99 Perak dikanunkan pada tahun 1867 dan berkuat kuasa sehingga tahun 1900. Dipercayai bahawa undang-undang ini dibawa dari luar, iaitu Said Hasan dari Hadramaut pada zaman pemerintahan Sultan Ahmad Tajuddin. Undang-undang ini mengandungi pelbagai aspek yang memperlihatkan ciri-ciri keislaman, unsur bertimbang rasa dan kompromi. Penzinaan. Fasal 6 hukuman bagi pesalah yang mengambil isteri orang. Fasal 6 memperuntukkan seorang pesalah yang mengambil isteri orang lain akan dibuang dari mukimnya. Sekiranya tidak dibuang, dia dikehendaki membayar denda. Bagi perempuan pula,
Hukumannya adalah dicukur rambutnya tetapi akan dilepaskan sekiranya membayar denda. Pasal 50 hukuman bagi pesalah yang melakukan zina. Jika kedua-dua penzina mengakuinya, mereka hanya diperintahkan bernikah dan membayar denda sepaha emas. Jika penghulu mendapati tiada kesalahan, maka kesalahan itu boleh dibincangkan dan dimaafkan. Perkawinan. Pasal 65. Undang-Undang 99 Perak memperuntukkan bahawa pasangan yang baru bernikah tidak dibenarkan bersama lebih kurang 40 hari atas alasan untuk menjaga keimanan masing-masing. Pembunuhan. Pasal 23. Pembunuhan sesama orang Islam. Orang Islam yang membunuh orang Islam tidak boleh dijatuhi hukuman kerana kedua-duanya akan binasa. Cuma orang yang membunuh itu menjadi kafir. Hukuman yang boleh dikenakan ialah denda 4 tahil 2 paha emas dan disedekahkan setahil sepaha emas. Pasal 4. Orang kafir membunuh orang Islam. Orang kafir yang membunuh orang Islam tidak akan dibunuh kerana orang kafir tersebut tidak akan sempat memeluk Islam. Pewaris si pembunuh dikehendaki membayar sejumlah wang kepada keluarga si mati. Protokol atau peraturan raja atau orang besar. Pasal 24. Protokol istana. Seseorang itu perlu mematuhi beberapa peraturan jika menghadap raja atau pembesar, seperti menundukkan kepalanya semasa duduk dalam balai-balai ruang seri, menumpukan perhatian. Tidak boleh menolehkan pandangannya, tidak boleh memandang muka raja atau pembesar, tidak boleh bercakap atau bertutur kata dalam nada suara yang tinggi, dan perlu duduk diam berdasarkan adat menghadap raja atau pembesar. Pasal 77. Peraturan Raja. Pasal ini menetapkan jika seseorang raja atau pemerintah tersebut mangkat, maka tahtanya akan diwarisi oleh anak raja yang paling tua. Jika tiada, maka anak raja yang paling kecil akan mewarisi takhta. Syarat untuk mewarisi takhta pemerintahan mestilah anak kahara itu anak yang dilahirkan oleh raja dan permaisuri daripada golongan diraja. Peperangan. Pasal 74. Strategi untuk menang ialah meningkatkan belanja, tenaga tentera, senjata, menggunakan akal, mempunyai ilmu yang luas, meminta bantuan daripada negeri yang berhubung, mempunyai semangat berani, menggunakan muslihat, memperkukuhkan kewangan, mendapatkan seorang pemimpin yang mendapat sokongan orang ramai, dan tidak mengikut kata-kata orang lain. Pembahagian harta. Pasal 33. Menyentuh terhadap pembahagian harta si mati, anak perempuan akan diberikan rumah, kebun, pinggan mangkuk, dan peralatan dapur. Alatan besi atau senjata, sawah padi, lombong, diberikan kepada anak lelaki. Segala hutang dan harta dibahagikan seperti berikut. Anak lelaki mendapat 2 kali ganda lebih daripada anak perempuan. Harta lain akan dibahagikan secara adil kepada anak. Anak yang belum berkahwin mesti mendapat 10% lebih daripada anak lain. Hal ehwal agama. Pasal 58. Syarat menjadi imam tatu khatib ialah mempunyai sifat yang mulia, pertuturan yang baik, menguasai maklumat tentang hari bulan dan tahun, sanggup bersusah payah demi kebaikan orang lain, bersikap pemurah, dan sanggup membaiki masjid yang rosak. Pasal 79. Syarat menjadi kadi di dalam negeri atau mukim ialah
perlu menguasai segala hukum Allah dan Nabi Muhammad, mengetahui adat dan hukum negeri, mempunyai suara yang merdu, mempunyai tubuh badan yang sihat, tidak cacat dan memiliki sifat yang mulia. Kesimpulannya, undang-undang ini tidak memperlihatkan unsur Islam kerana lebih menjurus kepada adat tempatan. Contohnya, pembunuhan didapati tidak selaras dengan hukum Islam yang perlu dibalas dengan bunuh. Undang-Undang 99 Perak menyentuh pelbagai aspek namun masih terdapat kelemahan dan kekurangan berbanding hukum kanun Melaka. Segala hukuman hanya berbentuk dan dewang iaitu emas.